Hello pelajar-pelajar, welcome back to Miss Karen Accounts Teacher YouTube channel. Okay, so minggu ini juga akan mula berulang kaji untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Disebab tajuk-tajuk Miss Karen akan mula berulang kaji adalah semua tajuk-tajuk tingkatan 5 terlebih dahulu. Okay, so jangan lupa subscribe, like and share. So kalau ada soalan, you boleh komen. Okay. So hari ini first topik yang Miss Kara akan masuk untuk ulang kaji adalah Form 4 punya bab 2, iaitu persamaan perakaunan. So inilah merupakan soalan contoh yang Miss Kara akan masuk untuk hari ini, iaitu soalan SPM yang sebenar. Okay, semua ini merupakan soalan-soalan SPM yang sebenar. Okay, iaitu soalan SPM 2012. Okey, soalan 4. Okey, pelajar-pelajar mesti ingat. Soalan ini keluar dalam soalan 4, maksudnya soalan pilihan. Okey, bila pelajar nampak soalan 4, 5, 6 adalah soalan pilihan yang memberi markah, jumlah markah adalah 20. So make sure masa untuk pelajar completekan the whole soalan adalah maksimum 30 minit. Kalau kurang daripada 30 minit, of course lebih baik. Kalau lebih, maksudnya pelajar tak berapa tahu how to buatkan soalan ini. So make sure untuk account nak score, you kena buat latihan yang banyak. Dia ni practical. After you sudah buat latihan yang banyak, itu formula automatically you boleh ingat. Okay, you jangan pergi baca. When you baca, tak boleh ingat. Okay, so mari kita mula dengan soalan ini. Encik Dan memulakan perniagaan Dan Enterprise, sedisia nama syarikat, pada 1 Januari, 1 Januari, and dia sudah kata memulakan perniagaan. Soalan ini memulakan perniagaan dengan membawa aset yang berikut. So inilah semua urus niaga yang berkaitan dengan Januari 2012. Kemudian you go to soalan and go through. Anda dikendaki menyediakan jadual persamaan perakaunan mengikut format seperti di bawah. Yes, bab ini biasanya dia punya format jadual persamaan ini sudah diberi. So pelajar hanya perlu isi. Dan apakah formula penting from bab 2 persamaan perakaunan ialah jumlah aset mesti sama dengan jumlah liability tambah equity pemilik. Sebab formula ini keluar daripada penyata kedudukan kewangan. So maksud aset sama dengan liability ialah kalau aset bertambah. So kalau kita perhatikan, which nilai yang merupakan aset adalah perabot, kenderaan, bank, ABT, inventory. Semua ini merupakan aset juga akan masuk dalam first kumpulan dengan warna yang berbeza. Tapi kalau dalam peperiksaan, you tak boleh highlight mah. Bila tak boleh highlight, inilah your garisan persamaan between inventory dengan ABB. Garisan persamaan ini, kalau boleh, pelajar bagi buatkan 2 garisan. You boleh gariskan 2 garisan tengah-tengah sini. So you sudah tahu, this is my garisan persamaan. Tapi di sini Miss Karen gunakan warna, you akan nampak dengan jelas. ABB, pinjaman liability. Modal ambilan untung bersih adalah equity pemilik. So bahagian equity juga akan gunakan warna, warna satu lagi. So di sini maksudnya kalau aset bertambah, liability akan bertambah dengan nilai yang sama. Kalau aset berkurang, liability dan equity akan berkurang. Untuk bab ini, you tak payah hafal formula yang banyak. This is the main formula yang pelajar kena ingat. Bila nak buat, kita kena ikut common sense. Sebab if you beli barang, beli aset, nilai dia akan bertambah. If you jual barang, jual aset, nilai dia akan berkurang. Untuk tunai dengan bank, if you terima wang akan bertambah. If you bayar, wang akan berkurang. So mari kita go through your soalan one by one. So dia bagi perabot kenderaan tunai di bank. Ini merupakan your modal permulaan bila kita mulakan perniagaan. So first masukkan perabot. Second, kenderaan. Third ialah tunai di bank 12,000.
Tiga-tiga ini adalah aset. Okay. Bila kita double check, nilai aset ada. Tapi nilai equity dengan liability tak ada. So tujuannya, okay, tujuannya make sure kita mau cari apa? Carikan modal. Modal untuk semua bab satu formula saja, iaitu aset tolak dengan liability. So untuk carikan modal, kita hanya ada aset, tak ada liability. So jumlahkan yang modal 3,000 tambah 37,000 dan 12,000. Modal adalah 52,000. Okey, urus niaga berikut berlaku sepanjang bulan Januari. Okey, beli barang niaga secara kredit. Every time nampak beli, nampak barang. Nampak barang. Okey, catatan mesti buat dalam inventory. Barang semua go to inventory, harga yang digunakan mesti merupakan harga cost. Harga cost bermaksud apa? Harga belian. I beli dengan harga 3,500. So my inventory mesti tambah 3,500. And another keyword ialah beli apa? Beli secara kredit. Secara kredit maksudnya beli dan bayar kemudian. So bila beli and bayar kemudian belum bayar, beli from ABB. Now double check. Debit asset tambah, liability bertambah. Kalau pelajar salah buat dengan ABT, you akan nampak aset tambah 7,000. Tapi liability punya nilai kosong. So you sudah tahu berlakunya kesilapan. Beli dan belum bayar. Look for ABB. Kedua, bayar sewa dengan cek 600. Every time you nampak bayar, you nampak beli, you nampak terima semua ini yang ada cek punya, buatkan bank dulu. Okay, bayar dengan bank. Bank punya wang akan kurang 600. And apa yang kita bayar merupakan sewa. Look here, tak ada sewa. Okay, sewa buat di mana? Semua sewa, okay, dia tak ada account sewa. Dia memang tak ada account sewa. So sekiranya kita mempunyai hasil. Okay, nilai hasil dengan keuntungan akan menyebabkan untung bersih bertambah. Dan di sebaliknya kalau dia merupakan kerugian, okay, ataupun belanja, dan your untung bersih akan berkurangan. Okay, untung bersih akan berkurangan. Okay, dua kemungkinan. Okay, hasil dengan untung tambah. Belanja dengan rugi, kita akan tolak. Okay, next. Bayar sewa. When I bayar sewa, I sudah rugi. And sewa merupakan belanja. So that's why untung bersih akan tolak. Aset tolak, equity pemilik pun tolak. So my account adalah seimbang. Jual barang niaga, nampak jual, okay? Jual barang niaga berkos 800 secara kredit, okay? Pada harga 1,900, okay? Jual barang. Jual barang sepatutnya terima wang. Tapi dalam urus niaga ini, no tunai, no bank, no check. Okay? Sudah nampak jual barang, nampak barang, inventory akan kurang. Every time jual barang, inventory mesti gunakan harga cost. Tapi tahulah kita buat perniagaan kan. Okay, you akan jual dengan harga yang sama. So kemudian dia sudah beritahu jual dengan secara kredit. Jual secara kredit maksudnya jual dan belum terima wang. Okay, harga yang dijual adalah 1,900. Jual kepada siapa? Jual dan belum terima wang. Jual kepada ABT 1,900. Okay, kemudian dia ada perbezaan. Barang 800, I jual dengan 1,900. Maksudnya I sudah untung 1,100. Untung, go to untung bersih. Okay, 1,100. So aset tambah 1,100, equity pun tambah 1,100. Next, bayar ABB dengan cek. Okay, 2,850 dan terima diskaun 150. Sudah kata bayar, okay, nampak bayar kan?
Okey, nampak bayar dengan cek. Okey, cek dengan tunai, belakang dia kita ada satu nilai. Itulah wang yang kita sudah bayar. So maksudnya bank punya wang akan kurang 2850. Tapi dia ada beritahu anda tidak bayar kepada ABB. When you bayar to ABB, nilai ABB, tak kira ABB atau ABT, kalau ada diskaun. Okey, nampak tak? Sekiranya mempunyai diskaun dalam akaun ABB, diskaun ini kita akan tambah, bukan tolak. Okey, so gunakan 2850 tambah dengan 150. Bil yang saya hutang kepada ABB 3,000. Jumlah ABB mesti melebihi bank, dia tak boleh kurang. Okey, 3,000. Tapi wang yang saya bayar 2850 sebab apa? Sebab ABB sudah bagi saya diskaun. So ABB bagi saya diskaun, saya mendapat keuntungan 150. Oh, kita dapat hasil. Okay, so aset tolak 2850. Liability pun tolak 2850 dan your account adalah seimbang. Okay, account adalah seimbang. Okay, remember tambah. ABT pun sama. All this nilai kita kena tambah, bukan tolak. Okay, tambah. Terima cek dari ABT berjumlah 1270. Dia sudah kata terima cek. Nampak terima cek, wang akan bertambah. Okey, terima cek, bank punya wang akan bertambah 1270. Nampak cek over to bank. Okey, 1270. Siapa yang bayar saya? ABT. Okey, sudah kata ABT yang bayar. So hutang ABT kepada saya akan berkurang. I jual dekat dia kan, hutang bertambah. Now dia sudah bayar saya, hutang mestilah berkurang. Next, pemilik membawa masuk tunai 3,000 ke dalam perniagaan dan dibankkan. Walaupun dia kata bawa masuk tunai, tapi tunai ini sudah dibankkan. So bank punya wang akan bertambah 3,000. Kemudian, another keyword ialah membawa masuk. Bawa masuk mesti merupakan modal tambahan. Nampak membawa masuk, nampak cek peribadi, nampak wang simpanan, all this akan merupakan modal tambahan. Sekeping cek yang diterima daripada ABT RM507 telah dipulangkan oleh bank. Cek ini saya terima from ABT. Okay, tapi sudah dipulangkan oleh bank. Okay, every time dipulangkan oleh bank, you nampak rujuk penyuruh bayar. Maksudnya CTL, cek tak laku. Setiap kali cek tak laku berlaku, your cara masuk account hanya satu. Bila cek tak laku, bank punya wang mesti tolak 507. And siapa yang bayar saya? ABT. Hari itu ABT bayar saya. Hutang sudah kurang. Tapi now cek tak dapat wang. Hutang mesti bertambah 507. Pemilik telah mengeluarkan cek 610 untuk kegunaan peribadi. Keluarkan cek. Bank punya wang akan tolak 610. Okey, untuk kegunaan peribadi. Kegunaan peribadi maksudnya ambilan. Kalau ada ambilan, nilai ambilan kita akan tunjuk tolak 610. Kenapa tolak? Sebab akaun ambilan sepatutnya akaun yang debit. From debit kita pindahkan dia ke kredit. So you kena tunjukkan tolak. Tapi kalau tak ada ambilan, you akan buat dekat modal. Tapi pelajar kena ingatlah, modal punya tolak, itulah maksudnya ambilan. Peniagaan telah meminjam daripada bank sebanyak 5,000. Nampak perkataan pinjam. Perkataan pinjam ini mesti ada satu akaun yang baru, called akaun pinjaman. Saya dapat pinjaman. Okay, wang tersebut telah dimasukkan ke dalam akaun bank perniagaan. Okay,
Wang ini kita sudah go to bank perniagaan. So wang dalam perniagaan akan bertambah 5,000. Pinjaman saya juga akan bertambah. Saya pinjam tapi belum bayar balik. Okay, so semua urus niaga sudah dimasukkan. Semua akan merupakan nilai yang sama untuk debit and credit. Now kita akan recalculate. Okay, recalculate semua nilai yang baru pada akhir bulan Januari. Okay, so perabot 3,000. Kenderaan 37,000. Bank campur tolak semua 16,703. ABT masih belum terima 1137. Inventory yang masih belum dijual 2,700. Now go to ABB. ABB hutang tinggal 500. Pinjaman belum bayar balik 5,000. Modal punya jumlah 55,000. Ambilan tak ada. Okey, nilai ambilan adalah negatif 610. Sorry, bukan kosong. Okey. Untung bersih kalau positif, untung bersih 650. Kalau negatif, rugi bersih. Okey, rugi bersih ya. So jumlah nakal 13. Okay, you buat semua catatan ini dengan betul, jumlah markah 13. Kemudian kita nak sediakan PKK. Tapi sang pelajar mungkin bila you kirakan jumlah ini, you akan salah kira. So that's why we galakkan, okay, make sure kalau boleh jumlahkan all your nilai aset. Kemudian jumlahkan all your nilai liability dengan equity. Make sure imbang tak? Dia sudah seimbang. Seimbang baru sediakan PKK. Sebab kalau jumlah ini you tersilap satu nilai, dia tak imbang. Tak imbang, after you sudah sediakan PKK, baru you dapati tak imbang, nanti you kena, you talak, potong atau, correction tape, banyak butir-butir kan. So that's why sudah imbang, baru kita buat PKK. So untuk buat PKK, jumlah PKK 7 markah. Okay, so kita sudah tak imbang ya. So juga akan pindahkan butir dia ke bawah. Okay, ini memudahkan. Okay, cukup. Okay, masukkan your jawapan into your PKK. Okay, so order butir sudah masuk. So untuk buat PKK, nilai yang diperlukan for PKK hanya bahagian apa? Bahagian baki akhir. Baki ini merupakan your baki HP or we call as your jumlah. So nilai ini, jumlah ini yang perlu record into your PKK. Okay, so first masukkan nama syarikat dan enterprise. Okay, kemudian just copy and paste. Okay, copy and paste saja. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Januari 2012. Okay, dalam PKK bab ini, yes, kita hanya buat bentuk T. Okay, you nak buat bentuk penyata pun boleh terima. So, debit merupakan aset. Kredit merupakan equity dengan liability. First, masukkan aset bukan semasa. So, which one is your asset bukan semasa? 3,000 yang merupakan perabot. Okay, so make sure. Aset bukan semasa kita ada 5 kumpulan penting yang biasa keluar. So, dalam soalan ini kita sudah nampak perabot dengan kenderaan. 3 lagi is your alatan pejabat. Okay, your kelengkapan dan juga premis. Kemudian jumlahkan. Okay, jumlah aset bukan semasa adalah 40,000. Lepas tu baru kita sambung dengan aset semasa. Semua nilai hanya guna sekali. So aset semasa, first kita ada bank. So nilai bank 16,703. Kedua kita ada ABT, account belum terima. Okay, so nilai ABT adalah 1137. And akhir sekali kita masih ada inventory yang belum dijual. Call inventory akhir 2,700. Jumlahkan. Okay, jumlahkan ya aset semasa mempunyai jumlah 20,540. Jangan buatkan jumlah besar. Continue credit.
Kredit, remember, mesti mula dengan equity pemilik. Formula equity pemilik sudah fix. Mesti mula dengan modal awal, jawapan positif, tambah untung bersih. Kalau jawapan negatif, tolak rugi bersih. Kemudian jangan lupa tidak ada ambilan. So make sure you mesti tolak ambilan. Tujuannya kita mau cari modal akhir. Okay, tujuannya mau cari modal akhir. So nilai modal awal ialah yang mana satu? Nilai modal awal yang baru. Okay, yang baru 55,000. Untung bersih 650. So make sure dua ini mesti dijumlahkan 55,650 baru tolak ambilan 610. Okay, after tolak, jawapan dia akan menunjukkan modal akhir. After modal akhir, kita ada dua liability. Double check. Ada liability bukan semasa dah. Ada masukkan liability bukan semasa iaitu pinjaman 5,000. Kemudian baru sambung dengan liability semasa. Okay, liability semasa hanya ABB sahaja 500. Okay, jumlahkan kita akan mempunyai jumlah kredit 60,540. Jumlah ini make sure dalam satu baris yang sama. Kredit 60,000, debit pun sama. So this is how you do your jawapan for persamaan perakanan untuk soalan SPM 2012. And soalan-soalan persamaan ini so far kita keluar dalam 3 tahun. Ini 2012. Okay. Kemudian dia keluar in 2015. Okay. At akhir sekali dia keluar in SPM 2017. Kemudian sampai sekarang belum ada. So that's why ini merupakan salah satu tajuk penting yang biasa akan keluar dalam peperiksaan SPM. Okay, so video Miss Karen hari ini akan sampai sini. So kita akan jumpa in your next video. Next video Miss Karen akan go to your buku tunai runcit. Okay, so jangan lupa subscribe, like and share. Kita akan jumpa in your next video. See you. Bye-bye.